Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita bersama saya Fauzi Zain. Baiklah, untuk waktu ini saya nak kongsikan ini adalah terkini daripada ucapan Kementerian Kesihatan Malaysia di Twitternya. Antaranya, terkini 7 September kes baru bagi COVID-19 hari ini melonjak kembali kepada dua digit ataupun dua angka iaitu 62 kes, menjadikan kalau ikut pecahannya 56 kes adalah daripada kes tempatan, selebihnya iaitu 6 kes adalah kes import. Sebahagian besar melibatkan kluster Benteng di Sabah dengan 50 kes, satu lagi kluster baru di Kedah, kluster Sungai tiada kematian baru dilaporkan, dan sebentar nanti jika ada kenyataan penuh saya akan kongsikan kepada anda. Tapi untuk waktu ini saya nak tunjukkan satu artikel yang dimuat naik di astroawani.com yang mana berkaitan dengan penginapan di Kelantan paling banyak dihuni pasca PKPB, yang mana Kelantan muncul sebagai negeri yang dihuni paling ramai pengunjung dalam tempoh pasca Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini berdasarkan maklumat Persatuan Hotel Malaysia MAH, dan pastinya kalau anda berkesempatan untuk menonton di Awani Pagi, rakan-rakan saya berkesempatanlah menemu bual secara atas talian menerusi Skype, iaitu bersama dengan Encik Muhammad Aidil Afizi Daud, iaitu pengarah Motel Kelantan, dan juga seorang lagi Encik Amir Ahmad, pengarah eksekutif Hotel Perdana Kota Baru, bagi membincangkan ataupun berdiskusi bagaimana Kelantan boleh menjadi ataupun muncul sebagai negeri yang paling menerima, paling ramai pelancong dalam tempoh PKPP. Baiklah, kalau cakap tentang Kelantan ini, saya rasa selalu saya berkesempatan untuk bersama dengan Muhafidi Muhammad. Kalau ikutkan topik pelancongan ini, seringkali Muhafidi berkongsikan, kalau saya ingat lagi, tentang pelancongan destinasi, pelancongan berasaskan makanan. Dan kalau sebelum ini pun Muhafidi ada berkongsi dengan saya tentang pelancongan berasaskan warisan seni budaya, iaitu Mainteri, kalau anda masih ingat lagi. Untuk waktu ini, saya nak bertanyakan, nak bersama dengan Muhafidi kerana Muhafidi baru saja pulang daripada membuat satu aktiviti sukan ataupun aktiviti outdoor, aktiviti luar, dan mungkin ada perkongsian ataupun ada cerita-cerita menarik yang boleh dikongsikan oleh Muhafidi, kerana Muhafidi tadi sempat berchat ataupun berbual dengan saya kerana di Kelantan ni macam-macam produk pelancongan boleh dibuat, makanan, pelancongan, destinasi ataupun kawasan pelancongan, dan yang terbaru Muhafidi kata mungkin ini boleh dijadikan produk pelancongan seterusnya bagi negeri Kelantan. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman melakukan aktiviti mendaki, aktiviti lasak, sukan, ada juga aktiviti outdoor. Khususnya tak salah saya kalau dikongsikan oleh Muhafidi di kawasan Dabung, di Gunung Stong dan juga di jajaran kawasannya, mungkin boleh dikongsikan pengalaman itu. Baiklah, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Saya sebenarnya dijemput oleh pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Kelantan ataupun MOTEK, yang mana pengarah dan juga kaki tangan di MOTEK Kelantan itu telah memaklumkan lebih awal kepada saya berhubung dengan satu jajaran ataupun satu pakej pelancongan yang patutnya di-highlight ataupun dipromosikan. Dan berikutan terdapat kekosongannya, saya turut menjemput penerbit Awani Pagi, Malina Manaf, untuk turut bersama, selain daripada ada beberapa orang media tempatan yang turut serta dalam program jajaran ataupun jelajah di sekitar kawasan Dabun, di mana program yang bermula pada 3 hari bulan yang lalu, iaitu pada hari Khamis, bermula di Kota Baru. Dan perjalanan untuk sampai ke Dabung, sebenarnya kalau kita daripada Kota Baru, sebenarnya Fauzi, kita boleh menggunakan sama ada pengangkutan darat ataupun menggunakan kereta api, kerana untuk mereka, terutamanya foreign ataupun mereka pelajar ataupun golongan yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, mereka boleh memilih menggunakan pengangkutan kereta api, yang mana mereka boleh menaiki kereta api bermula di stesen kereta api Tumpat ataupun di stesen kereta api Wakaf Baru ataupun Pasir Mas, yang mana kereta api yang seawal pagi sekitar jam 4 pagi akan berlepas dari stesen kereta api Wakaf di Tumpat dan terus menuju ke Dabung. Namun perjalanannya agak memakan masa yang panjang kerana kereta api lokal, dikenali sebagai kereta api lokal ini, dia akan henti-henti setiap stesen. Dan kereta api itu juga digunakan oleh para peraih dan juga pelajar sekolah untuk ke sekolah di pendalaman. Saya menaiki van bersama beberapa orang rakan media dan juga Malina, bermula di Kota Baru.
Dan sepanjang perjalanan untuk menuju ke Dabung ni, kita telah melalui Jalan Pasir Mas, Jalan Tanah Merah dan juga Jalan Jeli. Di mana di Pasir Mas sebenarnya apa yang ingin Motek ketengahkan ataupun untuk dipromosikan sebenarnya, sepanjang perjalanan kita sebelum sampai ke Dabung ni, pelbagai tempat menarik dan juga dari sudut makanan, budaya dan sebagainya belum diketahui oleh orang ramai. Sebenarnya saya diberi pendedahan di mana di Pasir Mas itu terdapat beberapa buah kedai yang orang kata kedai yang agak lama yang menjual juadah jenis nasi kerabu ataupun nasi belauk yang secara tradisional. Saya sempat diperkenalkan ataupun disinggah di satu kedai dinamakan sebagai kedai nasi kerabu ABI di kepala jambatan ataupun kalau di Kelantan disebut sebagai kepala gertak. Di mana di situ hidangan nasi kerabu daging dimasak ataupun dibakar menggunakan kayu api. Dan saya kira benda ini bukan boleh didapati ataupun sukar untuk kita dapati ataupun sukar untuk kita lihat di luar daripada kawasan Kelantan ini kerana tradisional memasak guna ataupun membakar guna kayu api yang bukan kayu arang ni, kayu api yang kayu getah ni bukan semua mudah untuk disediakan. Jadi selepas kita makan apa semua breakfast di situ, kita meneruskan perjalanan dan kita singgah di kawasan satu tempat yang dikenali sebagai Agrofarm ataupun Gelatuk Agrofarm, yang mana saya terkejut kerana seorang Chinese senior peranakan yang merupakan penduduk tetap di kawasan itu telah membuka satu ladang ataupun kebun yang dikenali sebagai Agrofarm itu dengan menanam segala jenis pokok-pokok kayu ini, termasuk rambutan, buah orang kata buah langsat, buah duku, buah durian, kelapa pandan dan sebagainya. Saya teruja kerana sukar juga, agak mustahil bagi orang masyarakat daripada masyarakat Melayu ni nak membuka ladang untuk tujuan menarik pelancongan. Jadi bila saya didedahkan bahawa terdapat seorang Cina peranakan daripada masyarakat Hokkien ni, awak kata sanggup berbelanja dan juga membeli seluas lebih daripada 2 ekar ataupun 3 ekar tanah mata-mata untuk mewujudkan satu ladang untuk tujuan pelancongan. Jadi kita sempat beramah mesra dan juga mungkin kita akan sediakan, mungkin Malina akan sediakan laporan lanjut berhubung dengan Agrofarm tersebut. Dan apabila selepas habis saja program di kawasan Kampung Pulau Raya di Tanah Merah itu, kami terus menuju ke Jeli. Di kawasan Parlimen Jeli, di mana kawasan yang kalau sebut saja Jeli orang semua tahu bahawasanya kawasan pedalaman Kelantan yang mana parlimen tersebut diwakili oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad. Kita melihat di situ pun terdapat juga kedai makan ataupun menu-menu yang menyediakan masakan tradisional tempatan seperti gulai masak tempoyak, dia punya kerabu pucuk paku, kerabu rebun yang saya kira sukar untuk kita dapat di Kota Baru tapi ada dihidangkan di Jeli. Dan apabila kita sampai di kawasan Dabung ni, kita diperkenalkan dengan satu tempat yang apa yang menarik tempat itu, pemiliknya merupakan seorang anak muda yang berusia tidak sampai 30 tahun telah membuka satu kawasan yang dikenali sebagai Cheap Resort, di mana mereka membina satu penempatan ataupun satu resort yang dibina berasaskan konkrit kalbot. Jadi di situ kita bermalam di situ dan di tiup itu juga, di belakang tiup itu juga terdapat air terjun yang cukup indah, yang cukup menarik, yang mana air terjunnya cukup sejuk. Dan di kawasan itu juga terdapat Bukit Bukau dan juga di belakang resort itu juga terdapat jajaran Gunung Stone dan juga gunung-gunung yang ada di sekitar kawasan tersebut. Jadi di resort tersebut kami juga didedahkan dengan aktiviti ataupun tawaran promosi yang dilakukan oleh pengusaha chalet tersebut atau pengusaha resort itu, di mana bukan saja kita boleh menjamu mata sebenarnya di aktiviti di kawasan pedalaman ini, sebaliknya mereka lebih advance daripada kita sebenarnya. Mereka boleh menyediakan aktiviti lasak seperti ATV, bermain ATV, mereka boleh menyediakan flying fox, mereka boleh menyediakan rock climbing, yang mana dari sudut keselamatannya, dari sudut pengisiannya,
cukup baik dan cukup lancar. Bahkan mereka yang ingin menyertai apa jua program yang diadakan di situ, mereka akan diberikan taklimat keselamatan, mereka akan diberikan pendedahan mengenai soal keselamatan supaya bagi mengelakkan sebarang insiden berlaku. Dan selepas daripada kita bermalam, keesokan paginya, ini saya ceritakan Saudara Fauzi, keesokan paginya saya telah dibawa naik ke Kem Bahar, di mana perjalanan untuk sampai ke Kem Bahar ataupun di kawasan Gunung Setong ini memakan masa lebih kurang 1 jam 30 minit bagi orang yang sudah biasa hiking. Namun bagi mereka yang orang kata first time trekking atau first time hiking di bukit ataupun gunung ni, mereka mungkin mengambil masa lebih pada 2 jam kerana treknya ataupun jalannya untuk menuju ke Bahar Kem tu treknya agak curam. Namun kita terpaksa meredah dalam kegelapan awal pagi kerana pergerakan kita bermula seawal jam 4 pagi. Ini kerana kita ingin sampai di Bahar Kem dengan ketinggian 400 meter daripada arah laut itu sekitar jam 6.30 pagi. Ini kerana apa yang orang kata pelancong asing sebelum ini, apa yang semua orang ceritakan mengenai awan kapek itu dapat kita saksikan walaupun tidak sepenuhnya disebabkan cuaca hujan. Kita sampai di kawasan Bahar Kem itu sekitar jam 6 pagi, lebih kurang 6 pagi. Dan kita sempat bersolat subuh di atas Bahar Kem itu dan kita sempat menyaksikan fenomena awan kapek yang cukup indah. Dan walaupun cuacanya kurang baik kerana hujan, namun kita juga dapat menyaksikan sunrise ataupun terbitnya matahari yang mana cahayanya seolah-olah macam mewarnai awan kapek tersebut. Dan fenomena ini cukup menarik dan cukup indah. Bahkan mereka yang naik mata-mata naik pagi ataupun bermalam di atas sana semata-mata hanya untuk mengambil gambar dan juga kenangan awan kapek itu dan juga sunrise itu. Dan selepas selesai pada program tersebut, pendakian tersebut dan sesi bergambar apa semua, kita pun turun ke dari Bahar Kem tu turun ke kaki Gunung Setong. Kita seterusnya pergi ke kompleks Gua Ikan. Di mana di kompleks Gua Ikan ni terdapat beberapa buah gua, antaranya Gua Keris, Gua Pagar, yang mana di situ juga saya kalau sempat ataupun kalau Fauzi dapat melihat visual dan juga foto yang saya hantar, dia ada satu tarikan itu dinamakan torchlight ataupun God's light, di mana pada waktu tertentu sahaja sekitar jam 10.30 pagi sehinggalah jam 11.15 pagi, cahaya matahari akan menembusi satu lubang di puncak gua itu, yang mana bila terus dia mencecah tanah, ia seolah-olah macam lampu suluhan. Dan ini juga merupakan tarikan yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai, ditunggu-tunggukan oleh pengunjung kerana mereka boleh mengabadikan ataupun boleh melakukan pelbagai fotografi ataupun mengambil gambar dengan pelbagai cara mata-mata untuk dijadikan kenangan. Dan tarikan di Gua Keris ini kalau kita nak trekkingnya ataupun nak meredah hutannya tidaklah begitu curam ataupun begitu mencabar seperti kita nak mendaki ke Bahar Kem. Namun bagi pengunjung kita terpaksa meredah sedikit hutan dan juga memanjat sedikit dan seterusnya melalui Gua Pagar kemudiannya ke Gua Keris. Namun di situ kita perlu menempati masa kerana God's light ataupun torchlight ini hanya ada di sekitar jam 10.30 sampailah ke pukul 11.15. Maksudnya selepas pada itu matahari dah menegak naik, cahaya itu tidak lagi menembusi lubang yang ada di gua tersebut, Fauzi. Muhammad Fendi, kalau boleh saya nak tunjukkan inilah antara yang disebutkan tadi oleh Muhammad Fendi tentang keindahan limpahan cahaya yang masuk ke dalam lubang ataupun terowong di atas ataupun di dalam Gua Keris. Ini adalah gambar yang dikirimkan oleh Muhammad Fendi, kalau boleh kita lihat. Disebutkan tadi di dalam Gua Keris. Ada satu lagi gambar, kalau boleh saya nak naikkan dan saya nak kongsikan kepada semua yang dikirimkan oleh Muhammad Fendi, iaitu berkaitan dengan ini adalah tumbuhan yang disebut sebagai Rafflesia, dan Muhammad Fendi pun ada sebut kalau nak ikutkan jarang-jarang sekali pengalaman dan juga kesempatan ini boleh dinikmati khususnya oleh pelancong-pelancong. Kalau diikutkan dalam tempoh 10 tahun baru boleh dapat berkesempatan untuk menemui pokok sebesar ini.
Mungkin boleh dikongsikan pengalaman dan juga secara keseluruhannya bagaimana melihat kepada Dabung, Gunung Stong dan juga jajaran di kawasan sekitarnya, potensi yang perlu diberi perhatian, apatah lagi kita bercakap tentang bagaimana kita nak lonjak pelancongan domestik, khususnya kalau nak cakap tentang Dabung dan juga Gunung Stong ni. Sebelum tu, apabila saya nak setujukan sikit berkenaan dengan bunga Rafflesia itu, bunga Pakma ataupun Rafflesia yang ada di lodging itu merupakan bunga yang ditemui oleh orang asli baru-baru ini, di mana ianya mekar dalam tempoh 7 hari sahaja. Lepas tu dia layu, mati dan kita kena tunggu 10 tahun lagi untuk melihat bunga itu mekar. Bercakap mengenai jajaran dan juga pakej yang ada di Dabung sebenarnya, ramai orang yang tidak tahu. Kerana di Dabung ini merupakan satu tempat yang menyediakan pelbagai pakej rekreasi yang cukup lengkap. Di mana di sana kita boleh hiking, kita boleh meneroka gua, kita boleh meneroka hutan simpan, kita boleh menyusuri Sungai Kendrong yang airnya cukup jernih dengan melakukan aktiviti tiup. Bahkan kita boleh menikmati buah-buahan kayu yang ada yang mana ada beberapa pengusaha homestay dan juga pengusaha resort yang mempunyai ladang ataupun kebun yang menyediakan ataupun memberikan buah-buah kayu ni kepada pengunjung mereka. Dan apa yang saya ingin katakan bahawa pakej yang lengkap itu, kerana kalau kita mengambil masa macam saya mengambil masa sekitar 3 hari. Bila kita berada di sana, bermula sekitar jam 7 pagi sehingga 7 malam, kita dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang cukup padat. Selain daripada kita boleh hiking ke gua, kita naik ke Gunung Stong, ke Gunung Ayam dan gunung-gunung sekitarnya. Kita boleh juga menikmati juadah ataupun menikmati masakan tradisional, masakan yang disediakan oleh penduduk kampung dengan cara yang tradisional seperti yang saya makan pada malam itu, yang merupakan pitak, satu jenis pucuk kayu yang dibuat seolah macam kerabu. Saya pun tak pernah dengar dia punya namanya, pitak tak apa namanya, tapi benda tu hanya terdapat di kawasan Dabung. Lepas tu kita disediakan dengan ikan darat yang dimasak dengan cara tradisional juga. Dan kita boleh melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang terpisah daripada dunia luar. Untuk makluman Fauzi juga, di kawasan Dabung ni sebenarnya tak ada stesen minyak. Dia tak ada stesen minyak kerana stesen minyak saya difahamkan akan dibina dalam beberapa tahun lagi. Dan kawasan di situ merupakan kawasan Bukit Bukau, yang mana majoriti penduduk di situ hanya menjalankan kerja-kerja pertanian. Mereka membuka ladang, mereka menoreh getah, mereka melakukan berkebun, mereka mengusahakan ladang sawit dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok dia punya pure keaslian masyarakat asli Melayu yang berada di pendalaman Kelantan di Dabung ini. Jadi saya kira khazanah yang cukup lengkap, khazanah yang cukup baik ini sekiranya tidak dipromosikan, tidak diwawarkan ataupun tidak ditularkan dengan kaedah ataupun promosi tertentu, ianya akan dipandang tepi. That's why lah kita diberi pendedahan itu bila kita bersama dengan Motek dan bersama dengan Maling Gunung di sana, kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri bahawasanya ini merupakan satu khazanah alam yang sepatutnya dibukukan ataupun didokumentasikan dengan kaedah ataupun dengan cara yang boleh meletup, mana boleh dengan cara yang boleh orang terima dengan cepat dan seterusnya dapat menarik minat orang ramai, bukan sahaja daripada orang Kelantan sendiri, bahkan orang daripada luar Kelantan, kerana Dabung ini sebenarnya terletak di jalan di tengah-tengah antara Gua Musang ke Kuala Terai, yang mana pengunjung sama ada daripada Kuala Lumpur boleh melalui ke Dabung ini, masuk ke Dabung ini melalui Kuala Keris, ataupun daripada Perak, daripada Kedah boleh masuk melalui ke Dabung ini melalui Jeli, dan daripada Kota Baru sendiri boleh melalui ini ke dari Tanah Merah. Jadi ada 3 laluan utama untuk sampai ke Dabung ini. Akses untuk kenderaan juga, jalan raya sampai kaki gunung ada jalan raya, mana tidak ada masalah bagi mereka yang berfamily, mereka yang ada kenderaan tidak ada masalah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak ada kenderaan ini, pengangkutan kereta api dipanggil Ghost Train ni, dia bermula awal jam 4 pagi sampai tepat di sekitar Dabung itu sekitar jam 10 pagi. Jadi mereka terus boleh breakfast, mereka boleh terus pergi ke mana-mana homestay ataupun chalet yang disediakan. Mereka terus boleh melakukan aktiviti daripada mendaki sehinggalah ke menyusuri sungai. Dan saya kira Fauzi sendiri pun perlu mencuba,
Kerana ini satu pengalaman yang agak menarik dan pengalaman ini saya kira setara dan juga standing dengan yang ada di sebelah luar negara, Fauzi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Muaz Effendi. Sentiasa tak cukup masa kalau dengan Muaz Effendi ni ada saja cerita yang ingin dikongsikan. Kalau ada kesempatan, kalau saya ke Pantai Timur nanti, saya nak singgah-singgahlah ke Dabung sebab tadi Muaz Effendi ada kata ada 3 laluan yang boleh kita ikut untuk ke Dabung. Terima kasih Muaz Effendi. Saya pasti ada cerita dan juga laporan berita akan disediakan oleh Muaz Effendi. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.